Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan keizinan dan rahmat kurniaan daripadanya. Pada malam ni kita diberi kesempatan untuk kita sambung pengajian kita berkaitan dengan pengajaran dan pedoman daripada kisah para nabi dan para rasul. Dan kita telah masuk kepada kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Dan kisah Nabi Yusuf alaihissalam merupakan antara kisah yang menarik kerana diceritakan berkenaan dengan Nabi Yusuf alaihissalam ini semasa dia kecil, semasa dia dewasa, dan semasa dia dilantik menjadi rasul, menjadi nabi. Semua itu diceritakan dalam Al-Quran Karim secara panjang lebar, terutama dalam surah Yusuf, yang sama-sama kita akan lihat beberapa perkara lagi, sambungan daripada apa yang telah kita sebutkan sebelum ni. Pada pertemuan yang lepas kita telah bincang siapakah Nabi Yusuf alaihissalam dan keturunannya. Juga kita telah bincang pada satu ketika bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam ini dia bermimpi dengan sesuatu mimpi. Dan kalau kita lihat kepada Nabi Yusuf alaihissalam ini, nanti kita akan bincang secara panjang berkenaan dengan mimpi. Bagaimana jika kita melalui mimpi-mimpi tertentu dalam tidur kita, dalam kehidupan kita. Cuma apa yang disebutkan oleh para ulama kita, Nabi Yusuf alaihissalam ini dia bermimpi 2 kali, yang menunjukkan, yang menandakan bahawa ada tanda-tanda yang istimewa pada masa akan datang terhadap dirinya. Satu kali dia mimpi ketika dia berumur 7 tahun. Manakala yang kedua yang disebutkan, yang kita bincang sebelum ni, inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ketika itu dia berumur 12 tahun. Jadi apabila dia mimpi dengan sesuatu mimpi, maka dia pun cerita kepada ayahnya tentang mimpi tersebut. Maka ayahnya memesan kepada Nabi Yusuf alaihissalam supaya tidak cerita kepada sesiapa pun tentang mimpi tersebut, kerana dibimbangi sesuatu perkara buruk yang akan berlaku kepada dirinya. Maka dia akur dan dia ikut apa yang diperintahkan oleh ayahnya supaya tidak menceritakan mimpi tersebut kepada orang lain. Dan juga kita telah bincang pada pertemuan yang lepas bagaimana adik-beradiknya tidak berpuas hati kepada Nabi Yusuf alaihissalam, kerana pada dakwaan mereka, pada sangkaan mereka, mereka mengatakan bahawa ayahnya telah melebihkan Nabi Yusuf alaihissalam daripada adik-beradik yang lain. Sedangkan dia kata kita yang banyak bantu, kita yang lebih besar, kita yang lebih berjasa lagi daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Akan tetapi kenapa Nabi Yusuf alaihissalam ini dilebihkan daripada kita? Maka mereka pun buat satu perancangan, mereka buat mesyuarat. Dan kita pun telah bincang berkenaan dengan mesyuarat yang dilakukan, macam-macam cadangan yang telah dicadangkan. Yang paling teruk daripada cadangan-cadangan daripada adik-beradik Nabi Yusuf alaihissalam ialah uqtuluh, bunuh, sampai kepada tahap bunuh. Akan tapi ada di antara adik-beradik yang lain dia kata, kita takkan sampai kepada tahap nak bunuh, kita hanya nak menjauhkan Nabi Yusuf alaihissalam. Maka oleh kerana itulah
pandangan daripada salah seorang daripada mereka untuk menjauhkan dengan mencampakkan Nabi Yusuf ke dalam perigi. Maka insya-Allah pada malam ni kita sambung bagaimana mereka ini nak minta kebenaran daripada ayahnya untuk dibawa Nabi Yusuf bersama dengan mereka. Pada ayat 12, arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafizun. Biarkan dia pergi bersama kami supaya ia bersukaria makan minum dan bermain-main dengan bebasnya, dan sesungguhnya kami akan menjaganya dengan sebaik-baiknya. Jadi mereka dah buat perancangan, maka mereka minta izin dengan Nabi Yaqub AS untuk membawa Nabi Yusuf AS bersama dengan mereka pergi ke pergunungan, dengan alasan tak apa, kami nak supaya Nabi Yusuf ni bersukuria juga. Nanti kami tinggal dia keseorangan, dia tak ada kawan, dia begitu begini, dengan alasan mereka. Pada awalnya ayah Nabi Yusuf AS tidak membenarkan, kerana dia dah tahu daripada mimpi Nabi Yusuf AS tersebut ada petanda-petanda yang menyebabkan dia ni pada awalnya tidak membenarkan. Akan tetapi mereka telah memberi jaminan, tak apa, jangan risau, wa inna lahu lahafizun, kami akan menjaganya dengan sebaik-baiknya. Oh, jangan risau, kami ni, dia kata, tubuh-tubuh rasa ni, tengok rupa-rupa kami ni, semua yang kuat-kuat ni, tak apa, kami akan jaga dia dengan sebaik-baiknya, jangan risau, jangan bimbang. Tapi apa kata Nabi Yaqub AS terhadap apa yang berlaku? Pada ayat ke-13, qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu adh-dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Kata ayah Nabi Yusuf AS, bapa mereka menjawab, pemergian kamu membawanya bersama sangatlah mendukacitakan daku, dan aku pula bimbang ia akan dimakan oleh serigala ketika kamu lalai dari mengawalnya. Dia kata, saya risau. Ayah dia kata kepada anaknya yang lain, risau Nabi Yusuf AS ini dimakan oleh serigala. Kamu sedang sibuk bermain bersama-sama dengan kamu tinggal Nabi Yusuf, takut-takut dia keseorangan, maka ia akan dimakan oleh serigala. Tempat yang kamu nak pergi ni bukan tempat yang selamat pun, ada binatang buas, tempat yang perlu berhati-hati. Maka apa kata mereka? Falamma dhahabu bihi, kata mereka, qalu la in akalahu adh-dhi'bu wa nahnu usbatun inna idzal la khasirun. Mereka berkata, kalaulah dia dimakan oleh serigala sedang kami bilangannya ramai, sungguhnya kami sudah tentu menjadilah orang-orang yang rugi. Apa kata mereka apabila ayah dia tadi membuat satu syak wasangka lah, supaya mereka ni tidak membawa Nabi Yusuf AS bersama. Apabila ditanya oleh ayahnya, bukan dia tak nak bagi, tapi dia risau keselamatan Nabi Yusuf, ditakuti ia dimakan oleh serigala. Apa kata mereka? Jangan risau, dia kata, kami ni wa nahnu usbah, kami ni ramai, serigala pun takut nak menghampiri kami. Dia bagi jaminan. Dah tadi dia bagi jaminan, kami akan jaga. Ayah dia kata, kalau kamu jaga pun risau juga dia dimakan oleh serigala. Dia pun kata lagi, jangan risau, kami ni bilangannya ramai. Kita pun selalu sebut, ada satu hadis yang menyebut apa? Kambing yang bersendirian mudah dimakan oleh serigala. Tapi dia kata, kami ni bukan keseorangan, kami ramai-ramai ni, wa nahnu usbah, kami ni ramai-ramai, yang gagah-gagah pula ni, yang perkasa, dan serigala tu yang takut pada kami. Dia bawa contoh, serigala tu yang takut pada dia, seolah-olah sedemikianlah. Dia kata, kalau betul lah Nabi Yusuf dimakan oleh serigala, maka dia kata apa?
jadilah kami orang-orang yang rugi. Apabila dah dia desak ayah dia tadi supaya benarkan mereka membawa Nabi Yusuf bersama, ayah dia pun tak ada pilihan yang lain, maka tak apalah. Kalau nak bawa Nabi Yusuf bersama, tapi ingat jaga Nabi Yusuf AS dengan sebaik-baiknya. Ayat yang ke-15, falamma dhahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jub wa auhayna ilaihi latunabbi'annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Setelah mereka pergi dengan membawanya bersama, dan setelah mereka sekata hendak melepaskan dia ke dalam perigi, mereka pun melakukan yang demikian. Dan kami pula ilhamkan kepadanya, sesungguhnya engkau wahai Yusuf akan terselamat dan akan memberitahu mereka tentang hal perbuatan mereka ini, sedang mereka tidak sedar dan tidak mengingati lagi. Apabila si ayah dah beri kebenaran, gembiralah mereka, sukalah mereka, kerana apa yang mereka rancang ni akan percaya, dan mereka dapat menyisihkan, menjauhkan Nabi Yusuf AS daripada mereka. Maka ketika itu bawalah mereka Nabi Yusuf AS. Nabi Yusuf dah lain macam dah ketika berjalan bersama dengan adik-beradik dia ni. Kenapa? Kerana janji dia nak pergi ke tempat yang kita kata lain, tapi lain pula tempat yang dibawa. Kenapa? Kerana ketika itu tempat yang dibawa itu menuju ke arah perigi, sedangkan dia kata kami nak pergi bermain-main, nak pergi berburu, nak pergi itu, nak pergi ini. Tapi ketika itu Nabi Yusuf dah rasa lain dah apa yang berlaku, kerana adik-beradiknya pada ketika itu bawa Nabi Yusuf ni tiba-tiba menuju ke sebuah perigi. Dan apabila sampai ke perigi tersebut, mereka pun mencampakkan Nabi Yusuf ke dalam perigi tersebut. Dan macam mana ni, apabila nak balik nanti nak bagi tahu macam mana kepada ayah mereka tentang kehilangan Nabi Yusuf AS. Sedangkan mereka dah berjanji untuk menjaganya, sedangkan mereka dah mengakui bahawa kami ni orang yang kuat, tak akan berlaku serigala memakan Nabi Yusuf AS. Maka apabila mereka dah selesai melakukan apa yang mereka telah rancang, maka tiba giliran mereka untuk balik. Waja'u abahum isya'an yabkun. Ayat ke-16, dan sesudah itu datanglah mereka mendapatkan bapa mereka pada waktu senja sambil buat-buat menangis. Apabila balik ni nak bagi tahu macam mana ni Nabi Yusuf sudah dimakan oleh serigala. Maka ketika itu mereka nak supaya ayah dia ni percaya memang Nabi Yusuf AS dimakan oleh serigala. Mereka masuk dalam keadaan menangis-nangis, buat-buat menangis lah. Kalau masuk dalam keadaan tak menangis, nampak sangat tipu dah. Nampak sangat dia ni reka cerita. Tapi yang ni dia nak suruh nampak rianya memang perkara tu berlaku. Maka dia masuk dalam keadaan apa disebutkan di sini, dia masuk dalam waktu tersebut, waktu senja. Waktu senja ni waktu dah nak hampir gelap dah. Kalau menangis pun, kalau waktu setengah-tengah hari, contoh kita apa, waktu zuhur, waktu tengah cerah benderang, kalau buat-buat menangis pun nampak lagi muka tipu tu. Muka tipu tu tak boleh nak elak lagi lah. Tapi yang ni dia kata waktu senja dah, waktu dah nak malam-malam, dah nak gelap dah. Ketika itu kalau kita kata guna pelita, guna apa tu, tak nampak sangat lah muka mereka ni nak menipunya. Jadi pandai juga mereka ni, maksudnya orang yang nak menipu ni pun dia pun pandai juga cari je waktu yang sesuai, tepat, sebagaimana yang berlaku kepada adik-beradik Nabi Yusuf AS ini. Mereka pilih waktu yang sesuai. Bila waktu senja, ketika itu dah dalam keadaan sama-sama dah gelapan dah sedikit. Pada ketika itu apa yang kita boleh lihat, kalau muka-muka mereka ni taklah nampak sangat. Kalau mengalir air mata tu tak nampaklah air mata yang buat-buat dan sebagainya. Maka ketika itu mereka masuk dalam keadaan menangis, nak meyakinkan ayahnya memang apa yang mereka nak sampaikan ini adalah benar, bukan tipu-tipu. Ini betul-betul berlaku. Pada ayat ke-17, qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna yusufa 'inda mata'ina fa akalahu adh-dhi'b wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin.
Jadi nak buat macam mana ni? Adakah terus cerita sebenarnya Nabi Yusuf telah dimakan oleh serigala? Tak, mesti kena ada cerita dulu sebelum tu. Apa? Mereka pun sebut, mereka berkata, wahai ayah kami, sesungguhnya kami telah pergi berlomba-lomba berburu, dan kami telah tinggalkan Yusuf menjaga barang-barang kami, lalu ia dimakan oleh serigala. Dan sudah tentu ayah tidak akan percaya kepada kata-kata kami ini, sekalipun kami ini adalah orang-orang yang benar. Dia kata begini, ceritanya sebenarnya memang kami pada asalnya duduk bersama dengan Nabi Yusuf AS. Maka ketika itu kami pun buatlah pertandingan, buatlah perlombaan, siapa yang dapat berburu dulu, dapat itu ini contoh. Maka apabila kami semua keluar berburu, kami tinggallah Nabi Yusuf keseorangan untuk jaga barang-barang kami. Kalau kami ajak dia pergi sama pun, siapa nak jaga barang-barang? Jadi pandai dia buat alasan untuk nak mengaburi Nabi Yaqub alaihissalam ketika itu. Maka kami tinggallah dia keseorangan. Apabila kami tinggal keseorangan, maka ketika itu dia kata Nabi Yusuf telah dimakan oleh serigala. Dia pun sebut awal-awal lagi, sebelum ayahnya berkata apa-apa, mereka dah sebut awal-awal lagi, kami ni tak menipu, kami ni betul, kami tahu walaupun ayah sangsi terhadap apa yang kami laporkan ini, akan tetapi mereka berkata apa? Walau kunna sadiqin. Dia kata kami ini benar, tak ada tipu, memang ini betul-betul real berlaku. Adakah Nabi Yaqub AS terus percaya? Mereka nak meyakinkan lagi. Bukan sekadar mereka dah mencari alasan, akan tetapi mereka bawa bukti pula. Nanti kalau kita tak ada bukti, orang kata pula, mana buktinya? Kita pun kata Allah tertinggal. Kalau tertinggal tu orang nampak sangat menipu dah. Allah tadi ada tadi, tapi tertinggal kat sana, kami nak memang dah pegang dah. Itu nampak sangat lah. Yang ini dia bawa balik bukti-bukti pun bawa, nak menunjukkan bahawa mereka tidak menipu. Walaupun mereka dah buat perancangan, tapi bagaimana perancangan mereka ni susunannya cantik. Supaya apa? Supaya perancangan mereka ini tidak gagal dan dipercayai oleh ayah mereka. Mereka dah buat cari begini-begini, dan akhirnya mereka kata apa? Ayat ke-18, waja'u ala qamisihi bidamin kadhib qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Dan bagi mengesahkan dakwaan itu, mereka pula melumurkan baju Nabi Yusuf AS dengan darah palsu. Bapa mereka berkata, tidak, bahkan nafsu kamu memperelokkan kepada kamu sesuatu perkara yang tidak diterima akal. Kalau demikian, bersabarlah aku dengan sebaik-baiknya, dan Allah jua yang dipohonkan pertolongannya mengenai apa yang kamu katakan itu. Jadi nak bukti, dia kata, ini bukti wahai ayahku, kami ni tak tipu ni, kami ni memang benar-benar. Dia bawa baju Nabi Yusuf yang ada darah, sedangkan mereka dah sembelih kambing. Sembelih kambing, ambil darah kambing tu, lomorkan kepada baju Nabi Yusuf AS, dan bawa sebagai bukti, tunjuk kepada ayahnya supaya dipercayai. Adakah ayah mereka mempercayai apa yang mereka dakwa, walaupun tidak disebut secara jelas? Ketika itu ayah Nabi Yusuf AS, ayah mereka Nabi Yaqub AS dah sangsi dah tak percaya. Kenapa? Kerana dengan mimpi satu, dengan mimpi yang diceritakan oleh Nabi Yusuf AS, kemudian yang mereka bawa ni, baju ni yang ada darah. Ketika itu darah, kalau kita ni kita boleh kenal lah. Kalau orang biasa ni darah kambing, bau dia lain, darah ni bau lain. Yang kedua, baju yang dibawa tu, kalaulah contoh dimakan oleh serigala, serigala ni tak akan makan semua, mungkin dia makan separuh. Contoh kalau kita lihat yang buaya sendiri pun dah, kalau di Sabah Sarawak contoh kita apa, ditelan, kadang-kadang
hilang sebahagian tubuh, sebahagian lagi yang jumpa separuh je. Macam juga dia kata kalau serigala kalau makan pun mesti ada saki baki. Contoh ada tulang ke yang ditinggalkan, bukan diambil semua makan. Itu yang pertama yang diragui oleh Nabi Yaqub alaihissalam. Kenapa? Kerana mereka mendakwa Nabi Yusuf dimakan oleh serigala. Baju ada, tapi tuan tak ada. Patutnya kalau ada baju ni pandai pula dah serigala ni, dia buka baju dulu sebelum makan. Itu hebat sungguh serigala ni, dah buka baju dulu contoh. Jadi itu yang berlaku, dia dah rasa sanksi dah. Yang kedua, baju yang dibawa tu tak ada kesan koyakan. Kalau dimakan oleh serigala, dia kata mesti ada tanda dah terkoyak baju sebelah bawah ke, sebelah leher ke, sebelah mana lah. Tapi yang ni bawa elok je, cuma ada darah je. Jadi ketika itu Nabi Yaqub AS dah tahu dah, ini memang mereka dah buat satu perancangan. Dan Nabi Yaqub AS dah tahu bahawa Nabi Yusuf akan selamat. Cumanya dia tak tahulah keberadaan di mana Nabi Yusuf. Dia tak tahulah Nabi Yusuf bergerak ke mana dan sebagainya. Maka daripada situ dia dah tahu bahawa ini bukan benar betul-betul, akan tapi mereka telah buat dan mereka telah rancang satu perancangan untuk nak menjauhkan Nabi Yusuf daripada ayahnya. Jadi berjayalah mereka dalam proses menjauhkan Nabi Yusuf alaihissalam daripada ayahnya. Akan tapi adakah ia berjaya buat selama-lamanya? Kerana kisah di akhir, di penghujung nanti ada kisahnya lagi yang diceritakan dalam Al-Quran Karim berkenaan dengan kisah Nabi Yusuf alaihissalam di akhirnya, yang mana dia dipertemukan kembali dengan ayahnya. Jadi memang dijauhkan sekejap. Kalau Allah SWT dah kata akan bertemu kembali, maka di penghujungnya akan bertemu kembali dengan ayahnya. Jadi inilah yang menyebabkan Nabi Yaqub AS menangis, sehingga sampai ke tahap mata dia ni tak nampak kerana terlalu sedih dia menangisnya kehilangan Nabi Yusuf AS. Jadi nanti kita akan lihat bagaimana keadaan dia, adakah mata dia kembali pulih ataupun tidak, dan apakah yang berlaku pula kepada Nabi Yusuf AS. Kerana adik-beradik dia dah balik dah. Nabi Yusuf keseorangan dalam gua, dalam perigi tu. Adakah Nabi Yusuf AS selamat ataupun tidak? Jadi bagaimana keadaan Nabi Yusuf diceritakan dalam ayat 19 dan seterusnya. Jadi sebelum daripada kita masuk kepada perbahasan perbincangan bagaimana keadaan Nabi Yusuf AS ketika berada dalam perigi tersebut, bagaimana dia boleh selamat, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan jalan untuk dia selamat, dan apakah yang berlaku pula kepada Nabi Yusuf selepas daripada dia menerima satu cabaran. Kerana Nabi Yusuf AS ini menerima pelbagai cabaran. Ini baru cabaran yang pertama. Dia dicampak oleh adik-beradiknya ke dalam perigi. Yang kita nak lihat dalam kisah yang telah kita baca sebentar tadi, yang pertama berkenaan dengan Nabi Yusuf AS, dia bermimpi. Kita pun dalam kehidupan kita pun ada masanya kita bermimpi. Bagaimana kita nak menentukan mimpi-mimpi kita? Boleh tak kita nak tafsirkan mimpi? Boleh tak kita nak tanya orang berkenaan dengan mimpi kita? Jadi disebutkan di sini, sesungguhnya mimpi itu sebagaimana yang disebut, dia ni ada 3 jenis. Mimpi yang kita mimpi tak kira lah. Kita tidur waktu malam ke, waktu siang ke, kalau kita bermimpi, dia tak boleh lari daripada 3 keadaan. Apa 3 keadaan tersebut? Yang pertama, mimpi itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mimpi-mimpi yang baik lah, mimpi-mimpi yang elok. Antara mimpi yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala ialah apa? Kita mimpi bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita dengar ada di antara para ulama kita yang kata alhamdulillah, Allah Taala dah kurniakan 2-3 kali dia bertemu dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan disebut dalam sebuah hadis, kalau kita mimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia merupakan satu mimpi yang benar. Satu mimpi yang benar, satu mimpi yang tidak salah. Kenapa?
kerana syaitan tak boleh berupa dengan rupa baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mimpi bertemu dengan Rasulullah, memang susah, sehingga ada di antara ulama kita yang dia bagi petua kalau nak mimpi dengan bertemu dengan Rasulullah nak buat macam mana. Ada petua-petuanya sebelum tidur kena begini-begini, petua yang diberikan dan diamalkan, dan dalam mengikut pengamalan dia, apabila dia melakukan perkara tersebut, mereka dikurniakan mimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mimpi datang daripada syaitan. Mimpi datang daripada syaitan. Banyaklah kalau mimpi daripada syaitan ni tak. Jadi kalau kita dapat mimpi-mimpi yang datang daripada syaitan, biasanya mimpi apa kalau daripada syaitan ni? Mimpi-mimpi yang buruk lah. Mimpi-mimpi kita bunuh orang contoh. Mimpi kita buat-buat perkara yang jahat, itu ini dan sebagainya. Jadi kalau mimpi itu datang daripada syaitan, apa yang perlu kita lakukan? Contoh tersedar kita, mimpi-mimpi terkejut kita. Nasib baik, nasib baik tu ada buah nasib baik dah. Tak jatuh tadi, dah berada dah. Ataupun kita dah dekat-dekat nak dibunuh dah, tiba-tiba kita tersedar. Jadi kita pun rasa itu mimpi yang buruk. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan kepada kita, kalau kita dapat sesuatu mimpi dan mimpi tersebut adalah mimpi yang buruk, maka apa yang perlu dilakukan iaitulah kita baca 3 kul. Apabila tersedar tu, bacalah 3 kul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Baca 3 kul. Jangan pula kita baca 3 kul tengok ada orang ikut belakang. Kita lagi teruk dia katalah contoh kita tu. Tapi kita baca 3 kul itu kita mengelak dan kita hembuskan lepas kita baca tu, hembuskan ke tapak tangan kita ini dan kita sapu ke seluruh badan. Maksudnya kalau kita dapat mimpi-mimpi buruk lah, jangan kita risau, jangan kita bimbang. Kerana disebut dalam hadis tersebut, kerana apabila kita melakukan perkara tersebut, lam yadurruhu, tidak akan memudaratkan kita. Walaupun mimpi itu sangat dahsyat, mimpi itu begitu begini, jadi tidak akan memudaratkan kita sedikit pun. Kalaulah ia mimpi-mimpi yang buruk, mimpi yang datang daripada syaitan dan sebagainya. Jadi itu dah dua. Satu, mimpi yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ia merupakan mimpi-mimpi yang baik, mimpi yang indah, mimpi yang kita kalau mimpi baca Quran, mimpi bangun solat tahajud, mimpi benda-benda baiklah, jumpa orang yang berjubah, banyaklah kita lihat jumpa orang macam-macam lah yang kita kata yang baik-baik, yang elok. Itu mudah-mudahan ia mimpi yang baik. Tapi mimpi yang buruk, kita kena segera minta berlindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita dijauhkan daripada perkara-perkara yang tidak baik. Manakala yang ketiga, kita mimpi oleh kerana diri kita sendiri. Kerana apa? Contoh kita kata, sebelum daripada tidur, kalau kanak-kanak lah contoh, dia tengok cerita Ultraman. Dalam mimpi jadi Ultraman. Itu kita kata, itu mimpi main-main lah tu. Itu mimpi daripada mainan tidur kita lah. Maksudnya mainan daripada kita. Contoh, sebelum daripada tidur kita tengok cerita hantu contoh kita apa semua, kita mimpi dengan mimpi tersebut. Jadi kerana apa? Kerana pemikiran kita pada kita itu sebelum daripada kita tidur, kita disibukkan dengan perkara tersebut sehingga ia membawa kepada mimpi-mimpi kita. Jadi secara keseluruhan, kalau kita dapat mimpi yang baik, kita bersyukur, kita boleh minta pandangan untuk ditafsirkan. Kerana Rasulullah SAW pada satu ketika dia bersama dengan para sahabat. Ketika itu baginda berpaling ke belakang selepas daripada solat subuh. Baginda tanya, siapa semalam yang ada mimpi? Kenapa Rasulullah tanya? Kerana dia bimbangi, takut-takut mimpi tersebut diceritakan kepada orang lain, orang yang salah. Jadi Rasulullah tanya awal lagi, siapa yang bermimpi semalam, boleh ceritakan, boleh beritahu dan sebagainya. Tapi kalaulah kita pilih salah orang, kita pergi cerita kepada orang yang tidak sepatutnya diceritakan mimpi tersebut, dia pun tafsir kepada kita, takut kita tak. Dia kata kalau macam ni begitu begini, dia menafsirkan yang salah dan sebagainya. Maka orang yang mimpi tadi akan rasa takut. Dia akan rasa tak sedap duduk, dia akan rasa gelisah, macam-macam lagi lah perasaan. Kenapa? Kerana dia teringat-ingat.
Ada orang tu dia mimpi. Saya alhamdulillah, kalau mimpi tu susah nak ingat. Ada setengah orang tu dia mimpi, dia ingat je. Kadang-kadang ada setengah orang tu dia mimpi semalam tapi mimpi apa tak ingat. Alhamdulillah, baguslah tu tak ingat tu dah. Jadi kita tak teringat sangat. Tapi ada setengah orang tu dia mimpi tu teringat-ingat dia, nak berjalan apa semua, semalam mimpi itu ini dan sebagainya. Jadi oleh kerana itu kita kena ikut saluran yang betul lah terhadap mimpi yang kita mimpi tersebut. Kalau kita perlu tanya kepada orang, maka kita tanya. Akan tapi kalau mimpi tersebut mimpi yang buruk, kita diam-diam je lah. Tak payah cerita pada orang lain lah. Diam diri kita saja, kerana tak ada apa-apa kesan pun. Terutama apabila kita dapat mimpi yang buruk, kita baca 3 qul dan kita hembuskan ke tapak tangan kita, kita sapu, kita ludahkan sebelah kiri dan kita minta supaya dijauhkan daripada segala mudarat. Jadi ludah sebelah kiri. Kena isteri duduk sebelah kiri. Dia kata kenapa basah apa ni nak, jangan ludah betul. Hembuskan kita ludah ni, ludah tengok dia kata kenapa basah pula ni. Dia pun mimpi, dia kata semalam saya rasa macam ada orang meludahkan. Contoh kita. Itu bukan mimpi, dia kata realiti tu sebenarnya. Berlaku, jangan pula jadi macam tu. Dia pula rasa mimpi, dia kata. Sebab dia sama-sama dan sebagainya. Jadi berkenaan dengan mimpi itulah yang kita boleh sebutkan. Dan memang ada di antara para ulama yang menulis kitab khusus berkaitan dengan takbir mimpi ini, bagaimana mimpi ini boleh dijadikan sebagai satu petanda. Dan memang kalau kita lihat orang tua-tua dahulu pun ada, kalau mimpi macam ni, mengikut pengalaman orang tua-tua dahulu, kalau mimpi macam ni biasanya begini. Kadang-kadang kita tak perasan sebelum berlaku perkara tu. Apabila berlaku baru kita tahu, patutlah 3 hari lepas saya mimpi gini-gini. Tapi biasanya mimpi itu ada tanda-tanda terhadap sesuatu perkara. Walau bagaimanapun, jangan kita risau, jangan kita bimbang, kerana mimpi ini adalah terbahagi kepada sebagaimana disebutkan tadi. Apabila kita mendapat mimpi yang buruk, kita elakkan daripada kita cerita pada orang lain, kerana dibimbangi, dikhawatiri mimpi tersebut disalah tafsir. Mimpi tersebut disalahkan, orang tersebut mentakbirnya, sehingga orang yang mimpi merasa takut, merasa bimbang dan sebagainya. Jadi yang kedua yang boleh kita ambil daripada apa yang berlaku, apa yang kisah yang kita ambil itu, bagaimana Nabi Yusuf AS apabila dia bermimpi, dia pun cerita kepada ayahnya bahawa dia mimpi sekian-sekian. Apa kata ayah dia? Ayah dia kata, jangan kamu ceritakan kepada adik-beradik kamu. Jadi di sini yang boleh kita ambil, ada perkara yang boleh kita cerita pada orang lain, ada perkara yang kita tak boleh cerita, sebagaimana yang disebutkan berkenaan dengan kisah Nabi Yusuf AS, sebagaimana disyarahkan di sini, bagaimana ada ketikanya kita perlu cerita, jangan pula rahsia pun kita cerita. Contoh dak berkenaan dengan rumah tangga, itu rahsia rumah tangga kita pun cerita pada orang lain. Memang habislah, memang boleh membawa porak poranda lah. Itu yang kita lihat kata pada hari ini. Contoh kenapa boleh runtuhnya sebuah keluarga, kerana hadirnya ataupun kita cerita kepada orang yang ketiga. Jadi orang ketiga ni kadang-kadang dia mainkan peranan, sepatutnya benda tu tidak ceritakan. Jadi bukan semua yang kita terima itu boleh dikongsikan. Ada ketikanya kita kena sembunyikan, ada ketikanya kita kena ceritakan. Jangan pula kadang-kadang ada orang dia cerita, saya cerita pada awak seorang je ni, jangan cerita pada orang lain. Pandai juga dah cerita ni, ini rahsia ni, seorang je awak. Dia jumpa orang lain pula, dia kata jangan cerita pada orang lain, ini rahsia kita berdua je. 10 orang dia cerita, semua rahsia-rahsia dah. Dia pun tanya kenapa semua orang tahu. Macam mana dah dia jumpa kawan ni, rahsia kita berdua je. Jumpa orang ni pula, rahsia kita berdua. Jumpa orang ni pula, rahsia kita berdua. Jadi akhirnya tidak menjadi rahsia. Jadi sebab itulah disebutkan di sini, dia buat perumpamaan, nak jaga harta dengan nak jaga rahsia ni mana lagi susah. Ulama kita buat di sini banyak daripada para ulama kita, contoh Umar bin Abdul Aziz dan yang lain, yang menyebut di antara perbezaan antara nak jaga harta dengan jaga rahsia ni mana lagi susah nak jaga. Nak jaga harta ke jaga rahsia? Dia kata nak jaga rahsia lagi susah. Nak jaga harta, dia kata apa? Senang je.
kita pergi letak dalam peti besi, boleh kunci. Ada anak kunci dia pergi letak di bank, selamatlah kita kata. Ada orang jaga dia, tapi nak jaga lidah ni kena saltip lah. Saltip dia, kata ikat mulut. Susah kita nak bercakap macam mana. Jadi dia kata nak jaga harta dengan nak jaga rahsia ni lagi susah nak jaga rahsia sebenarnya. Kenapa? Kerana nak jaga harta ini senang, kita boleh kunci, kita boleh letak tempat tertentu, kita boleh itu ini dan sebagainya. Tapi kadang-kadang nak jaga rahsia susah, kadang-kadang tersasul. Kita dah jaga dah, saya dah kata dah sebab itulah gini-gini. Kadang-kadang ada setengah orang tu diprovokasi, nak korek, kita kata nak cari rahsia. Dia pun kasi kawan ni pun tengah marah, tak perasan dah otak dia dah ni dah. Dia pun buka-buka, Allah Akbar, tercerita contoh. Sebab tu dia kata nak jaga lidah ini, nak jaga rahsia ini memang satu perkara yang agak sukar. Maka oleh kerana itulah ada perkara yang perlu kita jaga. Contoh dalam hubungan, dalam kita kata rumah tangga dan sebagainya. Jangan pula kita cerita-cerita pada orang lain, jangan pula kita heboh-hebohkan itu ini dan sebagainya. Kenapa? Kerana ia antara rahsia di antara kita begitu. Begitu jugalah yang berlaku kepada Nabi Yusuf AS. Apabila mimpi ia tu diceritakan, maka ayahnya dah pesan kepadanya jangan cerita kepada orang lain, kerana ini satu perkara, satu berita yang perlu disembunyikan. Dibimbangi kalau diceritakan, ia boleh membawa kepada perkara yang lebih buruk lagi lah, perkara yang dahsyat lagi, boleh menyebabkan mereka lagi kuat hasad dengki mereka dan sebagainya. Jadi berkenaan dengan seterusnya yang boleh kita ambil juga daripada apa yang berlaku, bagaimana seorang ayah tak sama dengan adik-beradik. Seorang ayah, dia nak anak dia ni lebih daripada dia. Seorang ayah, dia nak anak dia ni lebih baik daripada dia. Azan.
InsyaAllah kita sambung sedikit je lagi. Antara perkara yang boleh kita simpulkan juga, kita ambil pengajaran, iaitu seorang ayah akan berusaha menjadikan anaknya lebih baik daripadanya. Dia akan buat cari jalan macam mana pun untuk pastikan anaknya tu lebih baik. Tak kira lah dari sudut pengetahuan ke, dari sudut ekonomi ke ataupun sebagainya, dia akan pastikan anaknya tu lebih baik daripadanya. Akan tetapi adik-beradik ni, dia kata tidak seumpama tersebut. Mungkin dia akan, jika berlaku lebih, salah seorang daripadanya akan mudah berdengki, akan mudah tak puas hati. Contoh, kalau selalu suruh seorang je, biasa dia akan petikai, kenapa suruh saya, abang tak suruh. Contoh, kalau suruh abang pula, kenapa ini? Maksudnya kalau dapat sesuatu kebaikan pun dia macam tak berpuas hati, tak itu ini dan sebagainya. Jadi itu yang kebiasaannya. Dan itu jugalah yang berlaku kepada kisah Nabi Yusuf AS. Apabila adik-beradik dia ni melihat bahawa ayahnya seolah-olah melebihkan Nabi Yusuf AS, maka ketika itu mereka tak puas hati dan mereka cari buat perancangan untuk menjauhkan perkara tersebut berlaku daripada mereka. Jadi itu realiti, itu hakikat yang berlaku dan juga telah diceritakan kepada kita daripada kisah Nabi Yusuf AS. Dan yang terakhir yang saya nak ambil pada malam ni untuk sama-sama kita jadikan ia sebagai pengajaran, apabila apa jua berlaku, jangan sama sekali kita buat keputusan sendiri. Sebagaimana yang berlaku kepada Nabi Yusuf, adik-beradik Nabi Yusuf AS, apabila mereka dah tak puas hati terhadap Nabi Yusuf, maka ketika itu mereka cuba ambil buat keputusan sendiri. Sepatutnya serahkanlah. Kalau kita pada hari inilah, contoh, kadang-kadang ada orang yang mencuri, contoh, ada orang yang buat kesalahan itu, kita pergi pukul dia sampai kawan tu patah kaki, contoh, sampai itu ini, maka dibimbangi orang yang melakukan tindakan tu pula yang didakwa. Kalau pada hari ini orang yang buat tu pula jadi salah, sedangkan kawan ni begini, kawan ni pula didakwa. Kalau kita sebelum ni pun banyak yang isu-isu yang berlaku pelanggaran, tiba-tiba kita buat keputusan, kita buat hukuman tersendiri. Ketika itu buat hukuman tu pula kita memang ketika marah ni tak fikir apa dah. Ketika marah memang ketika itu otak kita pun ataupun kita pemikiran kita pun dah tak stabil, kita buat kadang lebih-lebih. Kalau mati lagi bahaya, kita akan didakwa pula ataupun sebagainya. Jadi inilah yang berlaku kepada kisah adik-beradik Nabi Yusuf AS. Mereka cuba nak buat tindakan sendiri. Patutnya dia bincanglah secara elok, contoh kita kata, ataupun buatlah apa-apa yang boleh menyebabkan mereka tidak membuat keputusan sendiri, kerana bahaya buat keputusan sendiri. Lebih-lebih lagi kalau kita sekarang ni kita ada undang-undang, kita ada peraturan-peraturan, dikhawatiri, dibimbangi, kita yang buat tindakan itu yang dikenakan, dijatuhkan hukuman pula. Banyak pada hari ini, contoh kalau kita kata isu kita sekalipun, kita nak pergi tangkap orang yang berkhalwat dan sebagainya, kalau kita je pergi tangkap, kita boleh didakwa menceroboh rumah mereka. Kecuali kalau kita bawa ada orang yang ada kad penguat kuasa, ada orang yang diberikan, contoh mereka ini memang ada dilantik khusus oleh pihak yang berwajib, maka mereka pergi bersama, okey, tak ada masalah. Kalau dia buat dakwaan pun tak akan lekat. Kenapa? Kerana kita ada kad kuasa. Tapi kalau kita pergi tanpa apa-apa begitu, dia boleh dakwa kita pula menceroboh dia lah, dia boleh itu, boleh ini dan sebagainya. Jadi oleh kerana itu, sebagaimana kisah laku juga yang boleh kita ambil kesimpulan, kita ikutlah peraturan
yang kita buat tu, mudah-mudahan kita boleh ikut aturan tersebut dan boleh mendakwa mereka yang melakukan kesalahan mengikut peruntukan yang telah ditetapkan. Jadi itu antara pengajaran yang kita boleh ambil yang sempat kita bincang pada malam ni daripada kisah Nabi Yusuf AS bersama dengan adik-beradiknya. Jadi insya-Allah pada pertemuan yang seterusnya kita akan lihat apakah yang berlaku kesudahan kepada Nabi Yusuf AS ketika dia berada dalam perigi, dia boleh selamat ataupun tidak. Bagaimana dia selamat? Adakah dia selamat? Dah tak ada cubaan, tak ada halangan? Adakah apabila dia selamat, dia berhadapan dengan cubaan lain pula, halangan lain pula, masalah lain pula dalam kehidupannya? Jadi insya-Allah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Aku qouli hadza wa sallallahu alaihi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas salihin waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.